أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Sadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis, Tuan Imam. Saya doakan, kami semua doakan Tuan Imam panjang umur, rezeki dan ditetapkan iman. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya yang diraikan Tuan Pengurusi dan juga ahli jawatan kuasa serta imam dan imam-imam. Kami semua doakan supaya tampuk kepimpinan masjid ini dikurniakan Allah, nampak yang benar itu benar, mudah mengikutinya, nampak yang salah itu salah, mudah menjauhinya. Mudah-mudahan qaryah Masjid Airport Nurul Hidayah ini dipandu dan dipimpin ke arah diridhai Allah, insya-Allah. Amin. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sama-sama doa supaya yang pertama, Allah sudi ampunkan dosa kita semua. Amin. Yang kedua, Allah sudi mematikan kita semua dalam mati yang baik. Amin. Yang ketiga, kita doa supaya Allah sudi menerima semua amalan kita, termasuk sembahyang duha tadi. Walaupun kita semua tahu amalan kita tak tahu mana, tak cantik pun, tapi harap Allah terima. Amin. Seterusnya, kita doakan supaya Allah bagi peluang lagi kita menziarahi Baitullahil Haram, Mekah Madinah lagi, insya-Allah. Amin. Semua sihat? Alhamdulillah. Soalan tu tak sepatutnya tanya. Pasal kalau tak sihat tak boleh masuk. Tapi orang Melayu kena tanya juga. Abang semua sihat no? Semua sihat no? Alhamdulillah semua. Tahniahlah dapat peluang first time buat kuliah dua. Saya dapat sono. Saya jadi macam sono ya. Boleh teruskan lagi. Sebab apa? Man dalla 'alal khair ka fa'ilih. Siapa mula dulu boleh pahala banyak ada. Saya nak apa pahala tu? Tuan-tuan untunglah. Tuan-tuan mula dulu. Rezeki. Jadi tahniah, mabruk. Semoga Allah berkati tuan-tuan. Untung orang yang buat mula-mula. Esok orang lain buat, pahala boleh ada. Orang lain buat, boleh pahala ada. Orang lain buat, boleh pahala. Macam Tok Imam lah. Tok Imam awal kan. Makmum dah jadi Tok Imam lah. Belajar dulu Tok Imam. Tambah lagi pahala. Tok Imam tambah lagi pahala. InsyaAllah. Jadi semoga Allah berkati semua. InsyaAllah. Okey. Hari ini kita nak buat satu kuliah luar biasa. Tajuk pun
besar juga. Saya berani tajuk ni pasal saya biasa dengar daripada arwah Datuk Arundin ni. Kalau tak saya orang tak berani. Kalau tak saya orang tak berani. Ada buah okeylah. Jadi sebelum tu marilah sama-sama kita betul niat kita semua dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Kitab Ta'limul Muta'allim, kalau dalam bahasa Melayunya pelita penuntut. Kata Tuan Guru, niat mengaji ilmu ada 3. Pertama, kerana Allah. Kedua, menghilangkan kejahilan. Ketiga, menegakkan kalimah La ilaha illallah. So kita tanam niat itu dalam hati kita. Kita duduk mengaji hari ini kerana Allah, untuk hilangkan jahil kita dan untuk apa satu lagi? Menegakkan kalimah La ilaha illallah. Janganlah pula tuan-tuan dah mengaji senyap ya. Rugi, dicerita ke orang, ajak orang, bagi orang tahu dan sebagainya. Apa nama? Syah. Turun ni sikit, sian orang belakang, tak nampak. Masih. Okey. Jadi dengan niat yang demikian itu, marilah sama-sama kita mula dengan baca surah Al-Fatihah. Okey. Saya seronok ni, hari ni saya seronok. Jadi saya nak serta lagi. Pasal apa? Mula-mula kita nak mula majlis baca Fatihah. Ni tak baca lagi Fatihah, tapi cerita dulu siap-siap. Sebab ada setengah orang bila dia duduk majlis ilmu, bila Tok Imam ke Tok Guru kata Al-Fatihah, kita baca lagu tu kan. Tapi saya tak nak tanya, pasal apa? Pasal apa? Sebab dia Ummul Quran, pasal dia Al-Fatihah pembuka kan. Ya, bukan, itu salah satu. Satu lagi dia ialah orang main majlis ilmu. Ada banyak jenis orang. Ada orang dia duduk dia faham, baru nak mula sikit pun dia jadi tenang, dia jadi sonok nak mengaji. Ada jenis orang macam tu. Ada jenis orang dia duduk dah setengah pengajian tak faham lagi. Dia tak faham lagi ni, depa ni nak pergi mana, bila yang Sidratul Muntaha, bila dia jadi tak apa-apa nak faham. Ada orang setengah hak tadi yang dia tak faham, lepas setengah pengajian baru dia mula faham. Ada satu jenis orang sampai habis dia tak faham, dia keluar masjid sekali lagi baru dia faham. Jadi kata ulama, itu semua salah satu tanda Allah Ta'ala ampunkan dosa orang yang duduk dalam majlis ilmu. Ada orang dia dosa dia banyak, dia duduk daripada tadi Allah doa ampun dosa dia, proses pengampunan dosa tu berlaku, doa ampun sampai ke setengah majlis barulah hatinya lapang, dosa dah tak ada, ilmu masuk faham. Ada orang sampai habis majlis kerja doa ampun dosa ya, dah keluar air baru dia faham. Oh, hak ni mengaji dasar, baru dia faham. Maka kata ulama, mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca, sebab Fatihah ni kanzul min kanzil arsh, harta karun daripada harta karun arsh. Manalah nak tahu rezeki baca harta karun arsh ni, tiba-tiba Allah ampun dosa, awal-awal mula dah ampun dah. Jadi duduk-duduk tu dengar, faham terus. Ini pun berdasarkan kepada hadis Nabi, inna lillahi malaikatus sayyarin. Bagi Allah ada malaikat yang meronda. Kerja dia ronda cari majlis ilmu. Dia jumpa majlis ilmu, dia singgah. Dia jumpa majlis ilmu, dia singgah. Dia buat apa? Dia doa ke orang dalam majlis ilmu. Lepas tu bila dia pergi beritahu ke Allah, Allah kata beritahu ke orang yang duduk dalam majlis ilmu, Allah berikan mereka pengampunan, rahmat dan kasih sayang. Nampak? Allah bagi pengampunan, rahmat, kasih sayang. Itu dalil lah antaranya. Allahuakbar. Jadi jom sama-sama kita niatkan
Bacaan Al-Fatihah ini dihadiahkan kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda. Kerana ini adalah keluarga kecintaan kita, buah hati kita, jantung hati kita, intan payung kita, Nabi Muhammad SAW dan keluarga baginda, dan niatkan dan sahabat baginda, dan niatkan juga kepada ibu bapa kita, datuk nenek kita, moyang kita, semua keturunan kita, usulihim wa furu'ihim, usul atas, furu' bawah, pecah betul Imam. Itu dan kepada semua ahli qaryah, masjid, airport Nurul Hidayah. Mungkin dulu mereka ada dengan kita masa Covid, Allah ambil mereka. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. آمين. Okey. Sidratil Muntaha ada dalam Al-Quran, surah An-Najmi antaranya. Sebelum tu kepada tuan-tuan, Tok Imam, semua saya salah betul lah. Mana tak kenal baca Quran silap ke apa ni, Tok Imam doa ada. Tok Imam. Okay. Jangan duk biar saya salah. Okey. Okey. Dalam Quran surah An-Najmi ada laqad ra'a fi nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Allah Ta'ala juzuk 27 surah An-Najmi. Allah Ta'ala kata laqad ra'a, bukan itu wa najmi عند وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى قوسين أو أدنى لقد رأى bisa Quran عند سدرة المنتهى tu ayat lepas tu nak ambil yang belakang tu. عند سدرة المنتهى maknanya Sidratil Muntaha bukan bahasa kita, bukan kita tiba-tiba ni Sidratil Muntaha ni. Baitul Ma'mur tak cerita lagi, kena cerita Sidratil Muntaha dulu, sebab dia punya benchmarking dia. Sidratil Muntaha, sidrah pokok, muntaha benchmark atau pengakhiran. Maknanya nak tahu tang mana hujung makhluk boleh sampai, kena jumpa pokok sidrah tu dulu. Kena jumpa tak kat tu ya. Semua tak boleh pergi dah lebih tang situ. Tu betul lah, betul. Kan saya cerita. Tuan-tuan kata, awak aku duk ingat macam fairy tale lah kata. Kan cerita betul. Kan cerita bohong. Betul. Kan cerita bohong. Cerita betul. Cerita sungguh. Quran ada. Kita biasa benda kita jangan Najmi. Ayat 14. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Betul saya cari. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Itu Sidratil Muntaha. Lepas tu baru kita cerita Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tak mau lagi. Cerita Baitul Ma'mur habis cerita lah kan. Okey. Sidrah pokok, muntaha pengakhiran. Dia punya petanda macam
Masjid Nurul Hidayah ni tak mana? Hampa sampai airport, hampa jumpa lah dia. So airport itu apa orang panggil apa? Tanda lah, benchmark dia lah. Tahu airport, tahulah kat mana masjid. Lebih kurang begitu. So nak tahu alam ni, tang mana dia punya last sekali yang makhluk tak boleh pergi. Last sekali. Malaikat ke apa saja makhluk yang duduk kat langit, kat bumi, kat mana. Dia boleh pergi merata, dia boleh terbang kalau malaikat. Tapi dia tak boleh pergi, ada had dia. Mana had dia? Sidratil Muntaha. Khair. Okey. So bila Nabi sampai Sidratil Muntaha, ni saya kena contoh satu-satu sebab kalau saya contoh Baitul Ma'mur, bila Nabi sampai tang Baitul Ma'mur, Nabi kata apa? Bila Nabi pi tang situ, bila Allah nak jumpa dengan Nabi kata apa? Zajjabi finur. Kalimah ini daripada mulut guru kami almarhum Tuanku Datuk Harudin, saya hafal masa saya dengar daripada mulut arwah Datuk Harudin sebenarnya. Datuk Harudin kata Nabi sampai dekat situ, Nabi kata Zajjabi finur. Aku larut dalam cahaya. Mampu dah nak faham? Mampu dah nak faham kan? Larut dalam cahaya tu nak pergi tahu mana? Jadi sebelum nak pergi tang situ tu, sebelum nak jadi gila semua, kita cerita simple dulu bagi benchmark otak kita bagi boleh fikir. Boleh? Tu kata ulama tu. Dia cerita bagi kita faham. So kita tak terkapai-kapai nanti. Dia bukan kira takat tu. Tak boleh fikir kan? Tak boleh habis takat. Tak boleh. Ulama akan bagi kita bantu sebab manusia otak dia lapang. Otak kita lapang. Dia perlu makanan. Dia sama macam perut lapang kita makan. Otak kalau lapang dia kena isi pula dia tak boleh lepas lagu tu. Allah ada tangan tapi tangan tak sama macam kita. Itu pemahaman tak kena orang. Dia bukan macam tu. Kita tak boleh nak. Dia akan lapang dia saja. Kita kena bagi maklumat yang betul. Kita kena bagi manusia dapat. So nak pergi situ Baitul Ma'mur, kita pergi Sidratil Muntaha. Sebab tajuk kita Baitul Ma'mur kan? Betul? Kan Sidratil Muntaha? Baitul Ma'mur lah kan? Baitul Ma'mur, hebatnya Nabi kita. Jadi nak pergi ke situ tu, Sidrah dulu. Sidratil Muntaha. So ada dalam Quran, saya siapa nak tengok surah An-Najmi. Ayat berapa tadi? Ui, kemah. Kencang lah ni. Okey, simple. Rancak orang kita bahasa lah, rancak. Okey. Bila Nabi sampai ke Sidratil Muntaha, ada beberapa perkara ta'ajub yang berlaku. Sebagai kayu ukur ayat tadi surah An-Najmi, laqad ra'ahu, ada dhamir kat situ, hu. Laqad ra'ahu, dhamir bahasa Arab. Bahasa Melayu kata ada kata ganti diri, iaitu dia. So laqad sesungguhnya Nabi ra'a melihat dia. Siapa dia tu tang situ tu? Anonymous. Kita tak tahu siapa dia. Tapi dia kena patah balik ayat belakang dia. Sebab saya kira dia ada sebut nama dia tu tang situ tu. Allamahu syadidul quwa. Yang mengajar dia. Dia tang situ siapa dia? Adakah dia yang sama bawah? Tak. Dia yang ayat 5 tu balik kepada orang yang tadi. Yang orang kata tak bohong. Siapa dia? Nabi Muhammad. Habis hu yang bawah, dia ni siapa dia? Yang ajak Nabi Muhammad tadi tu siapa dia? Malaikat Malaikat Jibril. So laqad, sesungguhnya, ra'ahu, Nabi tengok dia. Dia siapa? Malaikat Jibril. Nazlatan ukhra, kali yang seterusnya. Maknanya Nabi dah tengok Malaikat Jibril sebelum ni. Nanti saya dulu. Kalau Nabi peristiwa Isra' Mi'raj berlaku pada tahun umur Nabi 45 tahun, approximately lah, agak-agak lebih kurang plus minus satu imam 45 tahun, takkan Nabi jumpa Malaikat Jibril 2 kali? Habis itu surah Fatihah Nabi baca masa bila? Siapa hantar Nabi? Mesti Malaikat Jibril lah, betul tak? Habis itu surah Qul Huwallah siapa hantarkan Nabi? Malaikat Jibril juga. Wadduha siapa hantarkan Nabi? Malaikat Jibril juga. Habis pasal apa dia kata Nabi jumpa Malaikat Jibril kali yang kedua, mana kali yang seterusnya daripada yang kali satu lagi yang special. Maknanya ada event yang Malaikat Jibril buat dekat Nabi 2 kali ya, special. Kali pertama kata ulama masa dapat wahyu Iqra. Bila 17 Ramadan.
nuzul Quran. 17 Ramadan. Bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar Quran turun semua sekali. Hak tu daripada Lauh Mahfuz turun mai dekat langit dunia. Hak yang Nabi nampak ni masa malaikat Jibril mai dekat Jabal Nur tu, 17 Ramadan sama tarikh dengan perang Badar. 17 Ramadan ada dalam Quran. Nanti Ustaz boleh baca lah ayat tu. Tu Imam boleh baca ayat tu. Surah apa tu? Impromptu dulu ni tak ingat lah Ustaz. Tapi Allah sebut dalam Quran, hari turunnya adalah sama hari dengan perang Badar, ada dalam Quran. So 17 Ramadan. Yang tu first. Second, masa dekat Sidratil Muntaha. 2 kali special event. Apa yang berlaku? Malaikat Jibril tunjukkan dia siapa dia dekat Nabi. Selama ni Malaikat Jibril mai jumpa macam semalam. Macam semalam kita dekat surau Al-Muttaqin, Taman Rambai Idaman. Betul? Taman Rambai Idaman. Kita baca hadis kedua daripada hadis 40 Imam Nawawi, yang tu orang panggil hadis Jibril. Malaikat Jibril mai masuk jumpa Nabi, tapi dia jadi lelaki handsome. Boleh faham dia tak tunjuk occasion. Siapa dia? Dia sahabat Nabi boleh tengok, sahabat Nabi boleh tahu. Kalau malaikat yang originalnya, kata arwah Datuk Harundin, dia tengok dekat kita jadi macam Nabi. Takut lagi Nabi tengok malaikat Jibril masa malam pertama turun wahyu tu, balik tu ketak-ketak tu, tara Nabi biasa dalam perang. Bagi kat kita yang duk main TikTok, terkencin blackout tu tara Nabi hak terror tu. Nampak Jibril lagu tu, balik terketak duduk lagu tu, terketak suruh selimut, ketak. Bagi kat kita punca lah, hilang nyawa malaikat dia tak tunjuk rupa dia. Jadi bila dia mai kat manusia kita ni, sama juga macam perang Badar. Dan kalau kita pergi dekat Badar, kita akan nampak orang panggil Jabal Malaikah, bukit malaikat. 2,000 malaikat turun dekat bukit tu. Masa malaikat turun tu, daripada malaikat jadi orang tu, orang tak nampak. Dia turun tu dia dah jadi orang dah, duduk atas kuda main lawan dengan orang musyrikin. Cuba kalau dia turun dia tengok, silat-silat dengan orang Islam pun lari sekali, terkejut. Tak kena. Dia tak tunjuk. Dia tunjuk rupa dia. Even dekat Nabi pun 2 kali laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Okey, nanti dulu tak mau cerita malaikat Jibril tu lagi. Kita cerita Sidratil Muntaha ni apa dia. Semoga Allah merahmati arwah Datuk Harundin dan tempatkan beliau dengan orang soleh. Amin. Baik. Masa Nabi sampai di Sidratil Muntaha, yang ni boleh buka dalam kitab Isra wal Mi'raj yang digabungkan di antara 2 ulama hebat Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Amin. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dengan Imam As-Suyuti digabungkan dua-dua pengarangan mereka duduk dalam satu kitab, tajuk dia Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan boleh tengok hadis tu ada dalam tu. Apa dia? Nabi kata, aku sampai dekat Sidratil Muntaha. Daun dia, Nabi kata, sebesar telinga gajah, Nabi kata. Itu pun dah cukup indikator untuk kita fikir. Tapi masa kami mengaji dulu, kami tak tahu. Tapi bila Datuk Harundin cerita, baru kita macam, itu cara fikir dia. Okey. Daun dia, Nabi kata, besar telinga gajah. Kita bila dengar lagu tu, kita akan kata, okey, fahamlah, besarlah. Tapi kita tak fikir. Sekarang saya nak ajak tuan-tuan fikir dengan saya sama-sama. Fikir atas amal, fikir atas iman. Tambah iman kita. Telinga gajah besar mana? Cuba tuan-tuan tunjuk kat saya. Gambaran telinga gajah besar mana? Cuba tuan-tuan buat dengan tangan. Besar mana telinga gajah? Tunjuk saya besar mana? Kan tuan-tuan sendiri tak pernah pegang gajah. Setahu saya lah, yang saya duduk tengok gajah, duduk pergi zoo bawa anak tengok gajah. Telinga gajah sebelah besar ni kurang-kurang. Betul tak betul? Ni besar ni.
Tengok gajah tu. Boleh jadi dia pergi lagi bawah lagi daripada tu. Betul tak betul? Minta maaf lah. Tengok cara duduk kibah badan dia tu kan. Betul kan? Gajah duduk halau lalat ke apa, duduk main kat dia kan. Tu besar tu. Kalau dia penyepak orang sekali tu, percuma. Betul tak? So maknanya semua sepakat dengan saya hari ini, kita boleh gambarkan telinga anak gajah, bukan gajah betul. Anak gajah besar tu, ya. Tu anak. Kalau yang orang kata, bapak gajah. Besar lah. Dia boleh pergi tu, besar sampai bawah ni. Betul? Okay. Saya ulang balik ayat Nabi. Tuan-tuan bayang dengan saya sama-sama. Boleh Nabi kata, daunnya sebesar telinga gajah. So kalau daun dia besar telinga gajah, ranting dia besar mana? Tuan-tuan nampak saya? Jangan pergi dahan. Ranting dulu. Nampak? Baru mula duk pegang. Ni kata orang ulama. Tu guru ajar kita, baru kita, oh macam tu cara nak faham. Kalau pokok tuan-tuan ada kat luar ni, tu bukan besar dengan gajah tu. Dia besar apa? Besar duit shilling. Betul tak betul? Tuan-tuan tengok pokok sebelah tuan-tuan. Daun tu. Halui. Halui tu pokok. Halui lagu tu. Tu bukan dengan gajah. Betul? Itu pun cuba tengok ranting dia besar lah. Ranting dia kurang-kurang besar ni. Betul? Hak tu dia punya daun dia halui. Kalau daun sebesar telinga gajah, tuan-tuan rasa ranting dia besar lah. Tuan-tuan nampak mak saya? No. Besar tiang ni pak. Ranting dia. Baik, kalau ranting dia besar ni, dahan dia besar lah. Dia tak boleh buat dengan tangan pun tak jadi. Buat dengan tangan pun tak jadi. Takkanlah satu pokok, satu ranting, satu daun. Tak boleh. Satu ranting barangkali mungkin ada 20 daun, 30 daun. Macam mana ranting besar ni nak pegang 20 daun besar telinga gajah? Mustahil. Dia kena ranting dia besar ni, baru boleh ada daun besar telinga gajah tu. Baik, kalau yang ni ranting dia, dahan dia besar mana? Dahan dia. Baik, kalau dahan dia tuan-tuan tak boleh bayang, batang pokok tu besar mana? Sebab tu dalam hadis dia bagi simple ya. Dia bagi daun dia besar telinga gajah. Hal lain apa kena fikir? Kena fikir. Baik, kesimpulan mudah saja nak tanya lagi tak habis lagi. Sidratil Muntaha tu pokok tu besar mana? Kalau cuba bayang, pokok yang duduk atas bumi kita bulat lagu tu. Okey, ingat kita tak masuk Baitul Ma'mur lagi Baitul Ma'mur tak sampai lagi. Hak tu pun otak dah tak boleh fikir. La haula wala quwata illa billah. Macam mana orang ada boleh rasa dia boleh lawan Tuhan? Jadi dia ada rasa dia boleh lawan Tuhan, dia boleh menang. Macam mana dia boleh sombong dengan Al-Quran? Hairan tu. Hairan. Pokok Sidratil Muntaha tu kalau tumbang hempak atas bumi hilang tu kan. Kita boleh sombong. Subhanallah. Aduh. Sekali lagi saya bagi gambar. Tengok elok. Tak, saya bagi tahu dah ulang balik sekali. Saya tak akan boleh buat macam ni kalau saya tak mengaji dengan arwah Datuk Harun ni. Saya boleh bagi gambaran kat tuan-tuan sebab kami diajar begitu. Okey. So ni bumi. Ni bumi kita. Dalam bumi ada pokok. Okey? Di pokok ni semua ni. Pokok yang duduk atas bumi ni, daun dia besar tu Itu pun pokok tualang yang duk ada madu lebah tu. Siapa boleh lawan tinggi pokok tualang? Tak boleh. Nabi Adam seorang Bumi luas ni yang kita pun tak pernah travel pergi jauh mana pun. Pokok yang duk atas dia, daun besar tu. Mailah ambil daun ni, orang panggil daun kipas tu kan. Adalah besar tu. Baik. Kalau hak besar telinga gajah satu daun dia, pokok dia nak duduk berdiri di atas mana? Kalau katalah ada satu bumi yang nak tampung pokok Sidratil Muntaha, bumi tu besar lah. Tuan-tuan abang main saya. Allah. Kalau pokok lagu kita pun bumi besar ni. Kalau kata pokok lagu ni bumi besar ni. Kalau pokok Sidratil Muntaha bumi dia tu besar lah. Allahu Akbar.
Tengok saya. Hanya di kawasan sini saja, hanya di kawasan Sidratil Muntaha ni saja, Malaikat Jibril boleh tunjuk siapa dia yang sebenar. Sebab apa? Dia tak boleh tunjuk dekat bumi macam kita ni. Sempit untuk dia. La ilaha illallah. Kita bumi kita luas tau. Bagi malaikat seorang, Malaikat Jibril seorang, bumi sempit. La ilaha illallah. Macam mana kita boleh fikir apa yang saya fikir? Bumi bagi kita ni luas. Orang kata sejuh mata memandang. Betul Ustaz Rahman? Sejuh mata memandang. Bumi ni sejuh mata memandang. Allahu Akbar. Bagi malaikat Jibril seorang dia sempit. Dia hanya boleh tunjuk rupa dia yang betul itu dekat Sidratil Muntaha, surah An-Najmi. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Bukan saya kata, Allah yang beritahu. Jibril, hanya Sayyiduna Jibril alaihissalam hanya dibenarkan tunjuk rupa dia dengan izin Allah depan Nabi, sebab nak menghiburkan Nabi. Sebab Nabi rasa, itulah saya nak cerita tu, peristiwa Isra' Mi'raj berlaku ketika Nabi tengah gusar dan sedih. Jadi Nabi rasa dunia ni sempit sebab bumi Mekah. Bukannya seluruh dunia. Bumi Mekah tu saja. Sebab kita tak boleh nafi Nabi manusia macam kita. Akhir surah Kahfi kita baca, betul itu Imam kan? Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Qul, katakan, innama ana basyarum mislukum, aku manusia sama macam kamu. So Nabi ada perasaan yang macam kita, sedih, susah hati, gusar, gundah, khawatir, semua tu Nabi ada. Jadi masa Nabi kena hujam, kena teruk, Nabi rasa dunia ni sempit. Sedangkan masa tu Mekah saja, betul tak? Nabi pun tak pergi mana-mana. Nabi pergi Mekah, Madinah, Syam, takat tu je. Yaman pun Nabi tak sampai, betul tak? Nabi nak sampailah, tapi jarang kita dengar cerita tu. Tapi kita dengar cerita Nabi sampai ke Syam, Nabi Madinah, Nabi Mekah. Habis. Nabi duduk di Mekah saja. Tapi bila kena hujam kita rasa sempit. Bila dada Nabi rasa sempit sangat, Allah Ta'ala buat naik itu, Allah nak tunjuk kata had dunia ni sempit untuk malaikat. Kecil ya dunia ni. Allah bagi Nabi, nak bagi Nabi ada bukti dengan mata Nabi. Nazrah Nabi ini nak bagi Nabi nampak dengan mata kasar Nabi sendiri. Bukan mata ni. Ni mata betul. Nabi Isra' Mi'raj semua sekali. Bukan dengan roh. Kalau dengan roh, kalau dalam mimpi, buat apa cerita ke orang-orang. Tuan-tuan, semalam saya mimpi, saya duduk dalam perang Palestin. Tuan-tuan nak kagum tak? Kagum apa hang mimpi? Betul tak betul? Kalau balik rumah pun, tuan-tuan tak akan cerita ke orang. Ni semalam Ustaz dah mimpi, dia pergi Palestin, dia duduk dalam perang. Bohong. Baik cerita mimpi tuan-tuan. Betul tak betul? Pasal apa bila dengar cerita Nabi, orang semua susah hati? Pasal apa orang semua gundah? Sebab orang tahu Nabi bukan mimpi. Tu cerita Isra' Mi'raj. So Nabi naik dengan mata ni, tengok dengan mata hak betul, nazrah dengan mata Nabi, basyariah, mata betul ni Nabi tengok. Jadi Allah nak suruh mata kita ni tuan-tuan. Mata ni pembohong. Sebab tu dulu kita nampak isteri kita paling cantik. Kahwin nampak orang ni pula cantik. Tak gimana nampak macam payah nak angguk. Dia main dengan orang perempuan ni, komando pun takut dengan bini dia juga, walaupun dia terah. Dia imam panggil orang perempuan dia cekang daripada komando pun takut dengan isteri dia. Tidak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mata ni pembohong. Bukti dia, cuba kalau kita isi air, ambil ni air, cawan kosong kan, tuan-tuan ambil pen, tuan-tuan buh dalam cawan tu, pen tu jadi herot, betul tak betul? Saya tanya, tuan-tuan tahu tak pen tu lurus? Tahu? Tapi kita tak boleh nak habak kat mata kita suruh nampak lurus. Betul tak betul?
Betul tak dia? Dia duduk herak tahu tu tak? Wahai kita tahu. Habang kat mata. Oi, mata hang tengoklah lurus. Tak boleh. Mata ni memang Allah buat dia bohong. Ni tuan-tuan punya jalan lurus ni depan ni, jalan airport ni. Runway tuan-tuan depan ni, betul tak? Ha. Hujung jalan nampak Fata Morgana, betul? Lompat ayam, Oasis. Saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan tahu ke depan tu tak ada ayam, betul tak? Tuan-tuan tahu kan? Tapi mata tuan-tuan boleh habang tak dia kata depan tu tak ada ayam? Tak boleh. Dia pembohong. Mata kita ni. Mata kita garam dengan gula pun nampak sama. Walaupun rasa dia beza. Betul? Ha. Jadi Allah nak habaq kat mata Nabi suruh tengok dengan nazrah betapa besarnya Allah Ta'ala punya kekuasaan. Bagi malaikat Jibril tunjuk rupa dia betul. Nabi buka, Jibril buka, Jibril kata, Muhammad mai aku tunjuk kau. Pum. Dia tunjuk dia dia. Cerita ni arwah Datuk Arudin serta kami. Tunjuk rupa dia. Subhanallah. Nabi kagum. Nabi kata, ma'a'azama khalquka ya Jibril. Nabi kata, ma'a'azama khalquka ya Jibril. Aku kagum dengan ciptaan kamu, wahai Jibril. Kagum sungguh dengan ciptaan kamu. Ni kita dah sampai Baitul Ma'mur ke belum? Belum lagi. Tu saya kata tu tajuk tuan-tuan tu cekang. Kalau saya lompat di Baitul Ma'mur, gila apa semua. Gila tu, keluar dari semua gila, miring, tak boleh fikir. Dari sebelum pergi tang situ. Baitul Ma'mur atas lagi. Baitul Ma'mur atas lagi. Kita cerita Sidratil Muntaha, pasal itu malaikat Jibril ada lagi dalam situ. Baitul Ma'mur lepas Sidratil Muntaha. Mana? Belum lagi Baitul Ma'mur, baru Sidratil Muntaha. Otak kita nak fikir macam mana ada satu pokok, daun dia besar telinga gajah, ranting dia besar mana, dahan dia besar mana, pokok dia tu besar mana. Baik, kalau pokok ada asas dia tu bumi dia tu besar mana. Tak boleh fikir dah. Nabi je yang nampak, Nabi je yang tahu. Dan Nabi main cerita dekat kita. Nabi nak cerita, Nabi bagi gambaran dekat kita supaya kita fikir. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Saya baca ayat tu betul Imam. Allah kata الذين يذكرون الله. Ni pun alang-alang dah sebut ayat ni, bagi peringatan sikit boleh Ustaz tak? Boleh? Minta izin. Macam tadi lah nak semayang pun, saya tahu apa orang nak kata, saya bagi jawapan, saya siap kat tuan-tuan untuk jawab. Yang ni pun sama, saya bagi tahu. Tengok ayat ni Allah kata apa? Allazina yadhkuruna. Allazina yadhkuruna. Yadhkuru di sini bukan yatazakkaruna. Yatazakkaru, ingat Allah di sini. Yazkuru, sebut ramai-ramai. So Allah sebut allazina yazkuruna Allah qiyaman, orang yang mengingati Allah ramai-ramai secara berdiri. Yang tu yang orang nak baca qasidah orang berdiri. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah. Nampak macam nak sebut Sebut bila sama-sama. Apa salahnya? Sekali lagi. Nampak macam duduk pilu tu, duduk air. Ustaz tak bagi can kami nak minum dia tak begitu. Saya bagi can. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah. Allah, 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 ya Allah. Subhanallah
wa la ilaha illallah, subhanallah, wa la ilaha illallah. Itu yang orang baca berdiri, orang baca semangat. Sebab Allah kata, yang ingat Allah ramai-ramai. Allazina yadhkurullaha qiyaman, berdiri. Wa qu'udan, yang duduk. Sebab tu lepas sembahyang kita baca zikir ramai-ramai. Allah pesan suruh baca zikir lepas sembahyang. Baca ramai-ramai, disebut yadhkuruna, sebut ramai-ramai. Beza dengan yatazakkaru dalam bahasa Arab. Yatazakkaru di sini dengan di sini. Mana duduk dia? Yang tu yatazakkaru. Kalau allazina yadhkuruna, kena sebut dengan mulut ramai-ramai. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Boleh ikut, senang. Boleh ikut. Cuba ramai-ramai dulu. Tengok. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Cuba. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Saya ambil. Ini majlis kuliah duha, orang muda maupun tua, ingin meraih cinta yang esa dengan berkat Nabi yang mulia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Dalam majlis baca salawat, bukannya duduk buat maksiat. Jangan ada yang ada hasad, kena perbaikilah niat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Duduk majlis baca salawat, ingin dapatkan syafaat Nabi Muhammad agar selamat hari akhirat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Bila Nabi tengok malaikat Jibril, Allah kata allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sambil baring pun boleh. Tapi tuan-tuan jangan baring. Kita tak buat demo tu, kita tak buat. Sambil baring pun boleh juga. Ingat Allah sambil baring. Boleh. Tuan-tuan duduk baring, tuan-tuan boleh baca Allah, 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 Allah. Baca. Boleh. Jangan rasa malu lah. Allah sebut, Allah i'tiraf. Maknanya di kalangan salafus salih, mereka baring itu sambil duduk baring tu baca. Macam Tok Wan kita nampak kita malas, betul tak? Kan betul tak? Kalau kita nampak kita malas, betul tak? Sedangkan dia buat apa yang Al-Quran sebut? Orang yang mengingati Allah ketika berdiri, ketika duduk dan ketika berbaring. Siapa kita tak buat masa baring? Yang kita rasa malu, rasa macam malas. Habis Allah yang i'tiraf. Allah kira orang yang baring sambil baring teringat ke dia. Baring tu. La ilaha illallah, la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa masalah dia? Kita yang rasa malu. Kita rasa macam awak nampak macam malas Allah yang i'tiraf. Tak cukup tu. Allah tahu bukan semua orang boleh buat lagu tu. Allah sambung yang hujung. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yang tu yang tuan-tuan buat tadi. Saya nampak mata tuan-tuan tadi bila saya cakap pasal daun dia, ranting dia, dahan dia. Tuan-tuan fikir pasal penciptaan Allah. Allah habaq. Allah suka orang lagu tu. Ayat dia. Sampai kat Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril kata, "Mai Muhammad, aku tunjuk rupa aku." So Malaikat Jibril dia transform diri dia. Tadi kan daripada Mekah kan, jalan sekali kan, duk pergi dengan buruk sekali kan, duk naik buruk sama-sama kan. Duk naik buruk sama-sama, takkan Malaikat Jibril besar pula, buruk tenggelam lah. Sama macam Nabi Muhammad naik jalan. Sampai Sidratul Muntaha, okey, Muhammad, aku nak tunjuk kau. Tukar. Nabi kata apa? Ma'a'azama khalquka ya Jibril. Aku kagum dengan penciptaan kamu, wahai Jibril. Pasal apa saya tukar nada saya? Pasal nada yang sama kami dapat masa dengar dengan arwah Datuk Arudin. Saya Datuk Arudin cerita tu. Datuk Arudin kata, Ma'a'azama khalquka ya Jibril. Datuk Arudin buat macam tu. Saya pun buat lagu tu, tiru. Orang soleh, tiru gila. Tak tahu kita tak soleh tak ke mana. Tiru nada pun jadi. Ma'a'azama khalquka ya Jibril, kata arwah Datuk Arudin. Nabi kata, aku kagum sungguh dengan ciptaan kamu, wahai Jibril. Pasal apa? Masa Malaikat Jibril, bab cahaya Malaikat Jibril tu saya kira dah Ustaz dah. Cahaya tu tak larat nak hurai dah. Kalau hurai cahaya tu saja tak mengaji dah lah. Baitul Ma'mur kira tenggelam dah lah. Baitul Ma'mur tu kira tinggal kuih Ma'mur lah balik. Bukan raya-raya. Malaikat Jibril berdiri tu, duduk kat Nabi tunjuk tu. Dia buka sayap dia. Sebab malaikat ni ada sayap. Kalau tanya kat kita, orang Islam kita di Nusantara ni bagus dia sebab dia yakin. Tapi hari ni saya tambah dekat tuan-tuan bagi ada dalil dia. Simple lah. Jangan takut. Pegang tu, nanti bila orang tanya kita tak gelabah. Kalau saya tanya tuan-tuan, malaikat ada sayap tak? Ada. Macam mana tahu? Cara jawab macam biasa jumpa. Jawapan dia simple lah. Surah sebelum surah Yasin. Surah Al-Fatir. Ayat pertama. Allah kata, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ja'ilil malaikati rusula uli ajnihah. Allah guna pula kalimah ajnihah. Ajnihah ni sayap burung lah betul. Ajnihah, sayap ni macam sayap burung. Surah Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Malaikat ni ada yang 2 sayap kanan, 2 sayap kiri, 3 sayap kanan, 3 sayap kiri, 4 sayap kanan, 4 sayap kiri. Cakap 4 saja ke? Tak. Yazidu fi khalqi ma yasha. Allah sambung. Allah boleh tambah sayap dia ikut. Allah nak tambah ikut suka. Yazidu fi khalqi ma yasha. Inna Allah yazidu fi khalqi ma yasha. Ya. Fatir. Alhamdulillah fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fi khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Betul saya baca. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi malaikat ada sayap tak? Ada. Surah apa? Fatir. Surah ni sebelum surah apa? Ayat yang ke berapa? Apa ayat tu? Sebelum nak cerita kat cucu ke, cerita kat anak ke, mereka belajar nanti kat sekolah, beriman kepada malaikat. Malaikat ada sayap tak? Ada. Macam mana cik tahu? Tak tahu. Mai sini abang-abang. Dalam surah Fatir, anak pun kata, dahsyat pak aku ni. Tak laki dengan Jibril. Sempoi. Upgrade dah sikit. Kita tahu, Allah sendiri bagi tahu. Dan Allah bukan kata sayap tu, sayap kapal terbang ke, sayap macam apa nama, kelawang ke. Dah.
Allah abang kata ajnihah, sayap dia macam burung. Bila sayap macam burung, dia punya sayap dia ada daun dia. Ada kan burung kan dia ada daun dia satu lagu tu. Daun sayap malaikat tu ada banyak. Setiap satu kata arwah Datuk Harudin warna dia tak sama. Gila. Hak ni gila. Masa kami dengar tu rasa macam nak luruh kepala, tak boleh fikir. Hak tu saya tak mau cerita tu lagi. Saya nak cerita kata apa? Malaikat Jibril dia buka sayapnya. Brum. Berapa malaikat Jibril punya sayap? Dalam kitab apa Imam Ibnu Katsir, 600 sayap. 300 kanan, 300 kiri. Tuan-tuan nak fikir lagu mana ni? Pasal itu dekat bumi ni dia tak boleh buat. Pasal dia dah try dah tunjukkan Nabi akan tu sekali. Cuba tuan-tuan buka masa peristiwa Nabi dapat wahyu. Masa Nabi dapat wahyu, Nabi dengar orang panggil, "Ya Muhammad." Nabi cerita dekat Sayyidatuna Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardaha. Ibu kita Hubaba. Ibu kita Siti Khadijah. Natawasa bil hubaba wal batulil mustaqaba wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wa mujaba. Natawasa bil hubaba wal batulil مستقابا والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابا. Tu qasidah puji Siti Khadijah. Hubaba, cinta hati kita. Hubaba, ibu kita Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha. Siti Khadijah, masa Nabi duk cerita kat Siti Khadijah, Nabi kata apa? Jibril mai dia panggil nama aku. Ya Muhammad, aku keluar tu, aku tengok dekat langit tu, aku nampak ada singgah sana. Dekat atas langit ni ada singgah sana, Jibril duduk. Oi kemal. Bayang duduk atas singgah sana. Duduk atas, kita bayangkan duduk atas kursi lagu dipanggil Muhammad duduk kat langit. Gila, canggih lah. Orang kata apa? Dramatic entrance. Dramatic entrance kan. Kalau cerita Hindustan tu cerita ni, taman Sivaji. Kan kalau Sivaji masuk kan, Rajini Khan kalau masuk kan dia kena meletup sikit apa dia. Tu dramatic entrance tu. Jibril awal lagi dah. Dramatic entrance. Sebelum nak jumpa Nabi Muhammad tu, tadi dia dah peluk dah pasal Nabi turun apa Jabal Nur tu, duk balik rumah tu dia panggil Muhammad. Dia nak suruh kali-kali tengok kat langit, duduk kat singgah sana, panggil Nabi. Okey, Nabi kata apa masa tu? Dalam hadis tu Nabi kata apa? Nabi kata, aku tengok dekat langit timur dan barat penuh malaikat Jibril. Maknanya apa? Seluruh langit tu Jibril saja. Tapi Nabi kata masa tu Jibril buka satu sayap kanan, satu sayap kiri. Apa maksudnya? Satu sayap kanan malaikat Jibril, satu sayap kiri malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril buka, menutup sekalian alam. 300 sayap besarlah. Mampus. Tak boleh fikir. 300 sayap kanan, 300 sayap kiri. Tapi tak mana? Satu sayap tutup alam kita ni. Satu kanan, satu kiri tutup. Gelap. Tak nampak apa. Nampak dia seorang. Pasal tu dia tak boleh. Tu tara dia duduk kat langit. Cuba kalau dia berdiri kat atas bumi ni. Buka terbelah bumi bah. Jibril tu. Tu Jibril. Nabi tengok lagu tu. Tu satu sayap. Hak lah ni Nabi tengok 300 sayap. Oh, laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Dahsyat. Mana Nabi kata apa? Ma a'zama khalquka ya Jibril. Aku kagum dengan ciptaan kamu wahai Jibril. Apa Jibril kata? La taqulu hadza Muhammad. Jangan cakap lagu tu Muhammad, jangan. Pasal ada lagi dahsyat daripada aku. Duk ingat dia teror lah. Dia kata ada lagi dahsyat daripada aku. Siapa dia? Malaikat yang meniup sangkakala. Malaikat Israfil. Dia kata Israfil macam aku. Dia ada 600 sayap kanan, 600 sayap kiri. Jenuh. Malaikat Jibril sambung lagi. Malaikat Jibril kata Malaikat Israfil dia ada 600 sayap kanan,
600 sayap kiri. Ni nak tanya lagi sekali lah. Kita dah sampai Baitul Ma'mur ke belum? Tuan-tuan sekarang, tuan-tuan fikir tau, Baitul Ma'mur tu lagu mana? Sebab penghuni dia asal lagi malaikat. Pak Baitul Ma'mur tu, yang tawaf dalam Baitul Ma'mur tu, malaikat, bukan manusia. Tuan-tuan tengok kriteria malaikat ni besar mana? Tuan-tuan bayang sendiri, Baitul Ma'mur tu segi besar mana? Ni kategori macam kita lah. Yang pergi Mekah, bukan orang Melayu je, betul? Ada orang Arab, ada orang Turki, ada orang, betul? Kategori saiz tak sama, betul? Mai hak jenis Sudan tu dia. Kita tengok lagu tu, betul ya? Tu kira jenis Israfil lah tu. Dia besar agam. Malaikat Israfil, malaikat Jibril kata, dia ada 600 sayap kanan, 600 sayap kiri. Jibril ada 300 sayap kanan, 300 sayap kiri. Buka satu sayap kanan, buka satu sayap kiri, menutup sekalian alam. Kalau buka 300 kanan, 300 kiri, tak tahu besar mana. Tapi malaikat Jibril cerita kat Nabi, kalau aku buka 300 sayap kanan aku, 300 sayap kiri aku masih boleh berteduh di bawah satu sayap malaikat Israfil. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la, bukan aku berteduh di bawah 600 sayap dia. Aku berteduh di bawah satu sayap dia belah kanan. Mana Jibril besar tu lah. Hal dia tu besar mana tak tahu. Jibril besar tu lah. Mana Israfil tengok Jibril besar tu lah. Boleh faham tak? Dan malaikat Israfil, kata arwah Datuk Harundin, masa dia cerita lagu tu, dia tengok jemaah semua dah bengong. Macam tuan-tuan sekarang. Kami dulu kena Allah. Jadi kita serupa. Masa kami tengok tu, kami semua bengong. Kelipur. Dia kata, main sini, saya bagi contoh. Dia bagi contoh. Dia kata logik. Mana boleh tak logik? Semua yang Allah bagi mesti ada. Yang boleh bagi contoh ni hanya orang yang ada. Orang bagi apa? Ulul albab. Orang yang hidup mata hati dia. Pasal tutup guru boleh bagi kita. Kita mata hati tak hidup ni. Mata dia banyak. Mata hati dia dah. Saya tak guru bagi contoh. Dia kata apa? Cuba ambil tisu. Dia kata ambil tisu. Kita tiup tisu. Melayang. Dia tunjuk. Tisu ni kita tiup dia. Mestilah tisu tu melayang. Kita tiup tisu, tisu melayang. Baik, dia kata, kita tiup tisu, tisu melayang. Tapi kalau saya tiup Tok Imam jatuh tak? Tak jatuh lah. Betul? Saya tiup Tok Imam, Tok Imam tak jatuh. Baik, kalau Tok Imam berdiri tang sini, nak meniup Tok Imam sampai jatuh, kipas angin besar mana yang diperlukan? Mestilah kipas angin sebesar ruang ni, betul? Pasang dia pusing tu, dia tiup Tok Imam pun terpelanting, betul? Kalaulah saya tiup tisu melayang, tiup Tok Imam tak boleh. Nak tiup Tok Imam perlukan kipas sebesar ruang ni, baru tiup Tok Imam terpelanting. Jadi peniup sangkakala yang besar mana diperlukan untuk sekali tiup musnah sekalian alam? Mesti kena besar. Logik tak? Nampak? Boleh faham? Kena besar. Takkan dia besar malaikat Jibril. Dia mesti lagi besar. Dia tiup sekali tu, settle semua. Hak kata semua tadi tu, ingat, pokok dia saja besar mana. Faham tak? Bukan bumi kita. Tuan-tuan ingat lagu tu. Bukan bumi kita. Bumi kita tak. Dia perlu hak besar mana nak tiup yang kata sekalian alam musnah masa kiamat tu. Nak mula baru nak jadi lain balik sebab semua ada syurga neraka yang kita nak duduk kekal semua tuan-tuan dan saya tergolong dalam ahli syurga. Amin. Jadi dia memerlukan peniup yang macam mana yang nak musnahkan sekalian alam. Mesti besar lah tu. Logik lah kan? Lepas tu Nabi kata aku kagum dengan ciptaan malaikat Israfil. Malaikat Jibril kata, jangan. Ada lagi power daripada tu.
Nama dia disebut dalam surah Al-Haqqah, malaikat nombor 3 ni. Saya tanya sekali lagi, kita dah sampai Baitul Ma'mur ke belum? Belum. Ni baru nak cerita penghuni dia. Penghuni Baitul Ma'mur. Belum tu lagi. Jadi gila ni, cerita gila ni. Nama dia dalam surah Al-Haqqah ayat 16 ke 18. Al-Haqqatu mal-Haqqah. Sekejap. Juzuk apa kan? Al-Haqqah. Ingat? Ayo. Ni bukannya Ahqaf. Ingat? Juzuk 29 lah. Oh, 29. Ayuh. Tengok ayat. Mana dia? Mana? Tak jumpa. Bukan ayat dia. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniya. Ayuh. 17. Surah Al-Haqqah ayat 17. Wal malaku ala arjaiha, dan malaikat ada tugas-tugasan diletakkan di setiap penjuru. Wa yahmilu, dan menanggung, ada malaikat kerja dia tanggung. Arsya rabbika, arash Tuhan. Ada malaikat yang ditugaskan menanggung arash Tuhan. Fauqahum yauma izin samaniyah. Ada 8 orang malaikat yang tanggung arash Allah. Mereka ni besar mana? Malaikat Jibril kata, mereka ni, aku satu sayap kanan, satu sayap kiri, tutup sekalian alam. 300 sayap kanan, 300 sayap kiri, 600 sayap aku buka, tak tahu besar mana. Tapi aku masih boleh berteduh di bawah satu sayap Israfil. Israfil ada 600 sayap kanan, 600 sayap kiri. Kalau Israfil buka semua, dia berteduh di bawah satu sayap malaikat menanggung arash. Dan mereka bukan seorang, mereka ada 8 orang. Arash Allah besar, mampu. Tuan-tuan tak looking forward nak tengok benda ni esok ke akhirat bila kita masuk syurga. Syurga. Looking forward tu. Rasa lazat tu. Tengok. Wish. Sok mana ni? Barulah kita boleh cerita. Baitul Ma'mur. Orang masuk tajuk. Tadi mukadimah. Baitul Ma'mur kita 10 minit lagi habis kan. Okey. 10 minit lagi. Ini lajar ni. Kita punya kuliah 10-11 nanti. Kan? Ini saja extra time sebab saya seronok ni. Happy. Baitul Ma'mur. Nabi kata, aku sampai Baitul Ma'mur. Aku tengok Baitul Ma'mur. Setiap hari 70,000 malaikat masuk, tak keluar dah. Esok 70,000 lagi, lusa 70,000 lagi. Dan daripada awal Baitul Ma'mur dibuat dan malaikat masuk 70,000 sampai Nabi pergi tengok duk masuk 70,000, sampai lah ni kita dengan Nabi pun beza 1443 tahun. Bukannya 1443 hari, 1443 tahun kali dengan 365 hari kali 70,000. Baitul Ma'mur insya-Allah mampu. Dan semua tadi itu
Allah bagi special dekat seorang kekasih Nabi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah jadikan nama Nabi Mim Ha Mim Dal Muhammad. Siapa tak sebut nama dia baginda, sembahyang dia tak sah. Rukun sembahyang yang ke-11 baca selawat. Siapa yang tak sebut nama dia, sembahyang jenazah tak boleh, nak hantar jenazah, takbir yang kedua selawat kepada Nabi Muhammad. Siapa yang tak sebut nama baginda, syahadah dia tak sah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia tak boleh sebut Habibullah, tak boleh sebut, dia kena sebut Mim Ha Mim Dal Muhammad tu kena sebut. Siapa yang tak baca nama Nabi Muhammad, doa dia Allah tak akan makbulkan doa dia. Itu level kekasih Nabi, kekasih Allah yang nama Nabi Muhammad, yang dibenarkan untuk naik ke Sidratil Muntaha, jumpa di Baitul Ma'mur, jumpa sampai Allah Ta'ala katakan Nabi, Zajjabi fin nur, aku larut dalam cahaya. Belum bincang lagi dengan tuan-tuan, jidarun minan nar, jidarun minan nur, dinding yang diperbuat daripada cahaya. Baca hadis. Saya tak bincang lagi yang tu dengan tuan-tuan. Dinding diperbuat daripada cahaya. Dinding buat daripada cahaya, fikir apa mana? Nanti tuan-tuan baca lah hadis, tapi jangan baca sendiri, saya jadi miring. Tak apa, guru duk mengajar pun pening dah. Saya tak cerita yang tu lagi kat tuan-tuan. Itu hanya diberikan kepada siapa? Seorang manusia yang menjadi kekasih Allah saja. Ni nak ulang balik saja nak ulang balik. Saja ulang. Malaikat Jibril besar tak besar? Besar. Malaikat Israfil besar tak besar? Besar. Malaikat menanggung arash, Hammalatul Arsh, besar tak besar? Besar. Sidratil Muntaha besar tak besar? Besar. Tuan-tuan bayanglah, kalau manusia besar ni, pokok besar tu. Kalau malaikat besar tu, pokok dia besar mana? Boleh faham? Kalau manusia besar ni, bumi dia besar ni, penghuni dia. So kalau penghuni dia main level-level malaikat tanggung arash, bumi dia besar mana? Besar tak besar? Besar. Nabi Muhammad hebat tak? Besar tak? Sebab boleh pi tara semua tu, dan had semua yang besar-besar tadi tu tak boleh lawan Nabi Muhammad sebagai kekasih Allah. Betul tak betul? So soalan yang terakhir, last soalan sebelum kita berpisah. Semua yang tuan-tuan bincang tadi dengan saya, semua tu makhluk, belum Al-Khaliq. Tuhan seorang mampu. Jangan lawan Tuhan cerita dia lagu tu. Hak kita cerita tadi itu semua makhluk, bukan Tuhan. Hak kita cerita tadi yang otak tak boleh fikir, semua makhluk. Allah buat dia. Allah ada hati nak lawan tak? Janganlah, simpan lah. Hak anak, jangan lawan mak bapak esok Tuhan tanya tak boleh jawab Malaikat tunjuk diri pun Nabi ketak lagu tu. Kalau Tuhan tanya mampu nak jawab lagu mana? Hang ingat hang boleh steady diri lagu tu. Yang ada mak bapak jangan lawan mak bapak. Yang ada guru jangan lawan guru. Yang ada orang tua hormat orang tua. Esok Tuhan tanya tak boleh jawab susah nak jawab. Bukan malaikat tanya soalan, malaikat panggil nama saja. Nabi ketak lagu tu. Nabi tau, ni level Nabi tau, kekasih Allah tau. Malaikat panggil nama, ketak lagu tu. Ke akhirat esok masa, Ya Rasulullah, Ya Nabi, laka syafa'at, wa hadha matlabi ya Nabi, antal murtaja, yawma ziham, ishfa' lana ya khairal anam, ishfa' lana ya habibana, laka syafa'at
Ya wahazamat nabi ya nabi. Masa yaumaz ziham tu, hari Allah murka. Oi. Tak ada malaikat panggil nama. Nabi buat salah ke? Nabi tak buat salah, betul tak? Malaikat main nak berkawan dengan Nabi, nak abang kata aku kawan rapat hang nanti. Lagu tu je lebih kurang. So mai tu panggil nama Muhammad. Hak tu pun lagu tu. Balik selimut lagu tu. Yaumaz zihab, dan yang panggil bukan Nabi Muhammad. Yang panggil bukan malaikat Jibril. Yang panggil bukan malaikat. Yang panggil Tuhan. Mampus. Lepas tu ada hati atas dunia nak lawan dia, buat teror, cekang sangat hang. Orang panggil azan pun dapat relate kan. Cekang sangat hang. Wallahu a'lam. Kita bincang apa pun tujuannya untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan menanamkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, habis Boleh buat hati clear. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Selesai. Terima kasih. Minta ampun, minta maaf. Jadi sebelum habis, dah duk cerita hebat Rasulullah, tak selawat, tak syurah. Jom kita selawat sama-sama. Dengar saya baca dulu, baru ikut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, boleh ikut. Senang. Senang? Senang. Okey. Patut ada bakat buku sikit. Mana ayat ada bakat buku sikit? Macam selawat lah ni. Ada bakat buku sikit. Ayat mana? Oh, emergency. Allah kesian ya. Allahumma. Saya baca, tuan-tuan ikut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba sendiri pula. 1, 2, 3. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, kali ni tambah upgrade. Kita buat bahasa isyarat pula, bahasa okey. Supaya tangan ni jadi saksi depan Tuhan, aku bisa selawat kepada Nabi Muhammad. Dia bisa selawat, tak masuk neraka. Boleh? Okey. Kalau saja tanyalah, sebelum ni tangan tuan-tuan bisa selawat ke tak bisa? Tak bisa. So hari ni hari bersejarah bagi tuan-tuan tu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari Allah tutup mulut, tangan berkata-kata. So hari ni dia nak jadi saksi tu. Tuan-tuan selawat. Saya ajak tuan-tuan insya-Allah. Allahumma salli ala. Tarik selawat tu main lagu tu. Sayyidina Muhammad tu dia, Muhammad lagu tu, tapi kami minta izin dengan bahasa isyarat, boleh tak tarik dia pergi depan, patah balik duduk kat hati sebab nak letak Nabi Muhammad kat hati. Dia kata boleh, tak ada masalah, dia custom, dia boleh custom. So saya buat lagu tu. Dan ikut Ustaz Nizam juga dia buat Muhammad. Biasanya Muhammad lagu tu. So kita buat Muhammad main kat hati kita. Pegang dia. Dia buah hati kita, Nabi kita, jantung hati kita, intan payung kita. Boleh? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma
salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi cuba tuan-tuan buat saya 1, 2, 3. Salli ala Ghaidah. Tadi kata boleh. Lagi sekali. Saya bantu lagi sekali, lepas tu kita tengok boleh pergi lagi sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tu sebab lagu tu rap. Okey, cuba. 1, 2, 3. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wahai Allah, dengarkanlah rintihan kami, cinta Rasulullah. Kami rindu, kami cinta kepada Nabi yang mulia. Kurniakan kami syafaat Nabi agar selamat di akhirat nanti. Sambung selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami, zuriat kami soleh-solehah berkat dari selawat Nabi agar menjadi kecintaan Nabi. Jadikan kami, zuriat kami penyejuk mata hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kami cinta Nabi Muhammad. Masjid Nurul Hidayah cinta Nabi Muhammad. Tuan Imam cinta Nabi Muhammad. Tuan Imam dua cinta Nabi Muhammad. Tuan Pengerusi cinta Nabi Muhammad. Ustaz Don juga cinta Nabi Muhammad. Ayah cinta Nabi Muhammad. Ibu-ibu cinta Nabi Muhammad. Kami semua cinta Nabi Muhammad. Ya Allah, tolong kami perlu syafaat. Allahumma salli ala Sayyidina
Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih tuan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Okey. Alright. Terima kasih. Minta ampun, minta maaf. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salam alaikum.